wa ghallaqatil abwab, dan kunci Zulaikha akan segala pintu rumah. Dan adalah pintu rumah itu ada 7, dia kata. Zulaikha ni dia sudah tak boleh tahan, tak boleh nak kawal hati dia. Dia berkenan sangat dekat Nabi Yusuf alaihi salam ni. So dia merencanakan satu benda yang tak baik. Dia nak ajak Nabi Yusuf ni berzina dengan dia. So dia buat apa? Dia kunci pintu-pintu rumah semua. Dia kunci, tinggal dia dengan Yusuf dalam rumah tu. Wa qalat haita lak, dan kata Zulaikha kepada Yusuf, mai, dia kata. Oh, kacau. Dia kunci pintu-pintu rumah semua. Nabi Yusuf nak lari tak boleh. Dia kata dekat Nabi Yusuf ni, dia kata mai, dia kata, mai kita buat benda tak elok ni. Qala ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Maka kata Yusuf, tak berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada buat kerja tak elok ni. Oh, Nabi Yusuf ni. Dia kata dekat Zulaikha, bila Zulaikha ajak dia berzina, dia kata ma'azallah, dia kata, ya Allah, ya Tuhan, mintalah aku jauh daripada terlibat dengan benda tak elok ni. Kerana bahawasanya tuan aku, yakni Raja Mesir ni, Qitfir ini, baik dia akan tempat duduk untuk aku, dia kata. Dan tiada sayogia aku buat khianat kepada isterinya. Oh. Dia kata minta jauhlah, dia kata minta berlindung aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin aku nak buat benda tak elok dengan isteri kepada satu orang yang telah buat baik kat aku. Dia kata, aku daripada kena buang dengan abang-abang aku, daripada kena jual dengan harga murah, aku dibeli oleh Raja Mesir, aku diberi kedudukan dan layanan yang istimewa, aku diberi kasih sayang yang cukup-cukup lebih dan sebagainya. Tiba-tiba hari ni aku nak khianat dia, aku nak berzina dengan isteri dia. Mana mungkin aku boleh buat benda ni, kata Nabi Yusuf. Innahu la yuflihuz zalimun, kata dia bahawasanya tidak akan menang segala orang yang zalim, yakni orang yang melakukan khianat zina itu. Dia kata orang yang buat khianat, buat zina ni khianat dengan Allah. Orang yang khianat Allah sekali-kali tak akan senang hidup dia. Aku tak akan buat benda ni, dia kata. Firman Allah lagi, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini ayat kontroversi. Dia kata apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh telah qasad hati Zulaikha dengan Yusuf, dan telah qasad hati Yusuf dengan Zulaikha akan menjimaknya. Tuhan bagi tahu. Tuhan kata godaan yang Zulaikha datangkan kepada Nabi Yusuf ni menggoncang juga Nabi Yusuf ni. Sehingga kan dua-dua, both party, dua-dua pihak ni ada keinginan tu. Di sini ayat ni bukan nak cerita Nabi Yusuf ni tak elok. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, kata Nabi juga adalah manusia. Jadi manusia dibekalkan nafsu. Jadi nafsu tu ada dalam hati dia. Bila tengok perempuan segak ni berasa teringin, berasa berkenan. Tetapi berkenan Nabi Yusuf ini bukan berkenan sampai nak jima, sampai nak zina. Dah, bukan berkenan macam tu. Berkenan sebagai memenuhi naluri manusia. Macam mana kita orang Islam, kita puasa, bulan puasa. Kita duduk tengok ayam tebu dalam balang pukul 2, pukul 3 petang ni kan. Tengok dengan balang tu berpeluh. Dia tengok tu, kata kalau boleh minum ayam tebu ni, bukan gaduh segelas, teguk cukup lah. Bukanlah kata kita ingat macam tu bermakna kita ni nak langgar perintah wajib puasa. Tak. Cumanya nafsu kita ni. Tengok kalau boleh kena mau segelas cantik. Macam itulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Bukan maksud ayat tadi yang kata walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha pun ada keinginan nak berzina dan Yusuf juga ada keinginan. Bukan maksudnya Nabi Yusuf nak buat perbuatan zina, tetapi sebagai manusia, atas kapasiti dia sebagai manusia biasa, dia ada keinginan tu. Tengok perempuan segak, berkedudukan pula perempuan ni, dia nak ajak aku buat benda ni. Keinginan tu ada, tetapi Yusuf sekali-kali tidak akan buat benda tu. Itu penjelasan kepada ayat ni. Ada setengah orang dia salah faham ayat ni. Dia kata Nabi Yusuf pun ada ingat nak berzina. No. Dia bukan ada ingat nak berzina. Dia ada minat kepada perempuan. Pasal apa? Pasal dia juga manusia biasa.
Cuma dia Nabi, dia lebih dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagai manusia, teringin tu ada. Teringin tu ada sikit dalam hati dia. Baik, sambung dia. Dia kata, dan sungguh telah qasad Zulaikha dengan Yusuf dan qasad Yusuf dengan Zulaikha akan zina. Kata ulama tafsir, qasad Zulaikha itu tetap dan putus. Zulaikha memang nak berzina. Itu maksud dia. Serta ia tiada beragama yang boleh menegahnya. Dan qasad Yusuf itu pula cenderung kepada tabiat syahwat, yakni ketika lihat perempuan yang cantik dengan tiada tetap dan tiada putus. Itu kita terang saja. Nabi Yusuf ni manusia biasa. Bila tengok ada sikit teringin, tapi bukan dia ada ingat nak berzina. Maka tiada masuk di bawah taklif syarak, seperti ingin nafsu orang puasa kepada makanan ataupun ni dia cerita. Macam mana orang puasa berasa tengok pi pasal Ramadan, tengok orang duk bakar ayam pocik tu, mocik ayam liok dia sekali. Bukanlah maksud dia nak buka puasa lala tu, tapi tengok ke ayam pocik tu, langkah tak lepas. Tengok orang ramai duk batok, tengok duk bilang ketui ayam tu, perasan kalau aku tunggu pun tak ada dapat dah. Tapi tunggu bila macam tak boleh tahan, tengok ayam pocik dengan bau dia tu. Tu macam duk jual dekat apa tu, 100,000 ke mana tu. Allahu akbar tuan-tuan. Saya pergi try 3 kali tak ada dapat. Ramai duk tunggu tuan tu. Lepas bulan puasa boleh beli dah. Pasal bulan puasa punya ujian tu tak boleh tahan. Semua lalu. Kereta pijak brek. Dia jadi sekutu. Kan dia jadi sekutu. Bulan puasa punya pukulan ni. Ini cerita dia. Jadi bulan puasa orang teringat nak makan nak minum. Bukan makna dia nak buka puasa. Cuma sebagai manusia, keinginan kepada makan minum itu ada. Tetapi dia kata tegah akan dia oleh agamanya. Firman Allah, laula an ra'a burhana rabbih. Jika bahawa tiada melihat akan burhan Tuhannya. Kata ulama, makna burhan itu ialah Yusuf telah melihat rupa bapaknya Nabi Yaqub. Ketika itu duk gigit 2 jarinya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir pun dia bawa andaian ini. Tapi tidak disokong oleh mana-mana nas yang kuat. Cuma dia terhasil daripada pendapat ulama tafsir. Nabi Yusuf ni bila digoda oleh Zulaikha ajak berzina, datang burhan daripada Allah. Yang kata burhan tu apa? Tuhan hantar mai satu burhan ya, saya makna dia bukti, tapi di sini bukanlah maksud bukti. Mai macam satu, nak kata aku mana, macam satu amaran mai kat dia. Dalam pada dia digoda oleh Zulaikha tu, ulama tafsir kata terbayang pada mata dia pak dia Nabi Yaqub duk gigit jari. Dia nampak muka pak dia, dia pun back off balik. Apa? Tak jadi. Ingatan yang buruk tu tak jadi nak buat. Macam tu. Nampak pak dia gigit jari. Gigit jari ni kan okey lah. Kalau macam kita lah ni kata nampak buat ingat-ingat. Kita nak pergi buat benda tak baik, nampak macam pak kita ada buat dulu tu. Tak jadi buat. Okay. Lebih kurang macam tu. Ulama tafsir kata Nabi Yusuf ketika itu nampak bayang bapak dia Nabi Yaqub duk gigit 2 jarinya. Dan kata bapak dia, hai Yusuf, adakah engkau nak buat pekerjaan orang kafir ini? Pak dia kata dekat dia, Yusuf, hang ada ingat kan nak buat kerja tak elok ni? Kerja ni kerja orang kafir, orang tak ada agama. Begitu. Sedangkan engkau tersurat daripada daftar anbiya. Pak dia kata, Yusuf, hang ni nak jadi nabi tau. Takkan hang boleh ingat benda-benda tak elok macam ni? Maka serta ditampar dadanya dengan tangannya. Maka terkeluar syahwat daripada ruas anak jarinya. Ini Israiliyat yang tidak ada nas kukuh yang menyokong riwayat ini. Kononnya dia nampak pak dia Nabi Yaqub duk gigit 2 jari. Lepas tu pak dia kata kat dia, Yusuf, betul ke hang nak buat benda ni? Hang tahu tak nama hang ada tercatat di dalam senarai nama nabi-nabi? Lepas tu pak dia pam bagi dada dia, dia tergostan ke belakang, terpelanting keluar nafsu daripada ruas-ruas apa nama tulang dia. Terkeluar nafsu, habis dia pun tak jadilah. Tak jadilah nak buat benda tak elok ni. Dia kata. Dan kata qil, dan kata satu pendapat lagi. Datang Jibril
kata kepada dia, "Hai Yusuf, adakah engkau akan kerja orang kafir?" Satu riwayat pula kata yang mai itu Jibril. Jibril kata dekat dia, "Yusuf, hang nak buat ke benda tak elok ni? Dan engkau sudah tersurat pada daftar anbiya." Serta disapunya dengan sayapnya keluar syahwat itu dan terkeluar maninya. Ini juga satu riwayat yang tidak ada sokongan daripada mana-mana nas yang sahih. Tapi ada dicatatkan di dalam Ibnu Katsir. Ada dicatatkan. Dan kata qil lagi,